Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Muhammad Firdaus bin Bidin. Okey, saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, nombor matrik 276054 bagi kursus JMJA 2013 Perlembagaan Malaysia. Saya akan membentangkan berkenaan dengan hak keistimewaan orang Melayu dan juga Bumiputera. Okey, yang pertama adalah pengenalan orang Melayu dan Bumiputera. Okey, merujuk kepada Said Hussein Ali 2008, walaupun terdapat pelbagai suku kaum bangsa, bahasa dan logat, namun ahli-ahli bahasa dan budaya menganggap bahawa mereka sebagai satu kumpulan yang sama, iaitu berketurunan Melayu. Okey, di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, di mana orang Melayu ditakrifkan di dalam perkara 160/2, iaitu sebagai seorang yang beragama Islam yang lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu, lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau di Singapura, atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari merdeka itu adalah berdomisil ataupun bermastautin di Persekutuan atau di Singapura, atau zuriat dari seseorang yang sedemikian. Seterusnya, Bumiputera secara ringkas merujuk kepada anak negeri dan membawa maksud anak tulen di sesebuah negara, son of the soil, ataupun merujuk kepada kaum orang Melayu di seluruh Malaysia termasuk suku kaum orang asli dan juga kaum di Borneo iaitu Sabah dan Sarawak yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dirujuk sebagai Bumiputera. Okey, seterusnya adalah konsep kontrak sosial Perlembagaan Persekutuan Perkara 153. Dari pengubalan Perlembagaan Persekutuan terbentuknya satu Pakatan Murni di antara orang Melayu dan juga orang bukan Melayu yang dikenali sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial bukan sekadar sebuah dokumen mengenai peraturan dan cara pengendalian sesebuah negara, namun ia merupakan komponen asas kontrak sosial yang saling berkaitan. Okey, kontrak sosial terdiri daripada dua elemen, iaitu pertama, penerimaan orang Melayu dan Bumiputera terhadap sebilangan besar penduduk bukan Melayu yang tinggal di tanah Melayu yang dikenali sebagai rakyat jus soli. Yang kedua, penerimaan penduduk bukan Melayu terhadap pengiktirafan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, penentukan hak orang Melayu dan Bumiputera. Yang pertama, hak tanah rizab Melayu. Tanah rizab Melayu adalah merupakan satu hak istimewa orang Melayu. Tiada sekatan bagi kerajaan negeri untuk mewujudkan satu kawasan tanah rizab sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Namun selepas Malaysia mendapat kemerdekaan, usaha ini tersekat oleh perlembagaan yang diwujudkan kerana ia mengambil kira faktor simpati ataupun disesuaikan dengan hak asasi rakyat disebabkan oleh perbezaan agama dan bangsa. Perlembagaan menetapkan setiap tanah rizab Melayu perlu diluluskan oleh undang-undang. Namun jika tanah di dalam sesebuah negeri itu telah menjadi tanah rizab sebelum Hari Merdeka, maka tanah tersebut terus menjadi tanah rizab Melayu. Yang kedua, jawatan dalam kerajaan. Bagi perkhidmatan awam, YDPA telah menentukan rizab ataupun kuota bagi orang Melayu dan Bumiputera dengan memperuntukkan kadar bilangan dalam perkhidmatan awam. Namun begitu, layanan yang sama rata tetap diberikan kepada setiap kaum dari segi kenaikan pangkat, gaji, kebajikan dan lain-lain lagi. Walaupun wujudnya kuota bagi orang Melayu dan Bumiputera, namun ia terletak kepada minat dan kehendak kaum itu sendiri. Contohnya di sebelah pantai timur, masyarakat lebih memilih menjadi nelayan daripada penjawat awam. Yang ketiga, peruntukan beasiswa dan sistem pendidikan. Untuk mengelakkan orang Melayu dan Bumiputera tertinggal dalam bidang ekonomi dan pelajaran, pendidikan terhadap
orang Melayu dan Bumiputera adalah penting untuk mendapat pembelaan supaya tidak tercicir dalam kemajuan pendidikan. Kemudahan khas yang perlu diutamakan kepada orang Melayu dan Bumiputera agar dapat bersaing dengan kaum lain terutama dalam bidang ekonomi, pentadbiran, pendidikan dan sebagainya. Di antara peruntukan utama untuk orang Melayu dan Bumiputera adalah kemasukan ke universiti awam dan mendapat bantuan pinjaman ataupun beasiswa. Yang akhir sekali, bantuan ekonomi. Dari segi ekonomi, walaupun orang Melayu mempunyai majoriti di kalangan penduduk Malaysia, penguasaan dalam ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut. YDPA mengarahkan pihak berkuasa untuk mengeluarkan lesen dan permit perniagaan kepada orang Melayu dan Bumiputera kerana ketika zaman pemerintahan British, orang Melayu tidak berpeluang untuk menceburi bidang perdagangan di mana yang lebih dimonopoli oleh orang Cina. Pelaksanaan di Malaysia bagi hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Kita boleh lihat dari segi pendidikan di mana contohnya pelaksanaan di peringkat Universiti Teknologi MARA UiTM merupakan natijah daripada perkara 153 di mana meramaikan orang Melayu dalam pendidikan tinggi negara, seterusnya memperbaiki jurang golongan profesional di antara etnik. Yang seterusnya mengutamakan syarikat orang Melayu dalam tender kerajaan. Yang ketiga, wujudnya Regimen Askar Melayu. Regimen Askar Melayu khas untuk orang Melayu dengan pengecualian orang bukan Melayu. Etnik lain tidak dibenarkan memasuki regimen ini yang telah dikhususkan kepada orang Melayu. Dan yang terakhir sekali iaitu seperti yang saya bagi tahu, YDPA telah memberikan rizal ataupun kuota penjawat awam untuk menjawat dalam kerajaan. Tentangan dan cabaran. Penentangan awal bermula sekitar pilihan raya umum 1959 di mana cabaran datangnya daripada Malaysian Chinese Association MCA yang bertukar kepimpinan ketika itu Dr. Lim Chong Yu telah dipilih menjadi Presiden MCA yang mengalahkan Tun Tan Cheng Lock. Dr. Lim telah dianggap radikal dalam perjuangan kepentingan orang Cina. Dr. Lim mahu agar dasar berkaitan bahasa dan pendidikan disemak semula dan menuntut agar dasar keistimewaan orang Melayu yang diberikan itu dikaji semula. Yang kedua, pada tahun 2004, Parti Gerakan Rakyat Malaysia mengemukakan usul mendesak kerajaan untuk mempercepatkan pemansuhan kategori Bumiputera dan bukan Bumiputera di dalam negara dengan alasan kononnya untuk membentuk negara yang adil dan saksama tanpa mengira kaum. Dan yang terakhir sekali, peristiwa 13 Mei 1969. Rusuhan kaum ini yang paling tragis dalam sejarah negara di antara orang Melayu dan juga orang Cina yang mengakibatkan darurat diisytiharkan dan parlimen digantung 2 tahun. Antara punca konflik adalah termasuk ketidakpuashati terhadap hak keistimewaan orang Melayu. Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan, kononnya mereka telah disisihkan. Selain itu, masalah ekonomi, parti politik, perbezaan agama dan budaya, pendidikan serta bahasa rasmi negara iaitu bahasa Melayu menjadi punca konflik di dalam rusuhan tersebut. Okey, kita lihat pula kepada kekuatan dan kelemahan. Peruntukan yang telah termaktub di dalam perlembagaan iaitu hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, ia telah dianggap sebagai satu kekuatan bagi orang Melayu. Namun, kita lihat kepada aspek kelemahan di mana orang Melayu terlalu bergantung kepada perlembagaan. Orang Melayu harus berusaha lebih jika hendak maju dan berdaya saing di antara kaum lain. Yang kedua, tiada pendedahan di peringkat sekolah rendah maupun menengah. Yang terakhir iaitu wujudnya konflik perkauman. Walaupun telah termaktub di dalam perlembagaan, namun kaum dan bangsa lain sentiasa mencari jalan bagi menggugat perlembagaan persekutuan bagi menuntut keadilan dan matlamat serta kepentingan individu, organisasi maupun kaum dan bangsa itu sendiri. Wujudnya perdebatan antara kaum mengenai perlembagaan yang mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera yang berusaha untuk memansuhkan perkara 153.
Analisis daripada pengumbalan Perlembagaan Persekutuan Hak Keistimewaan Orang Melayu dan Bumiputera, ia berpunca daripada ketidakkeseimbangan ekonomi orang Melayu dan bukan Melayu. Perbezaan peringkat pendidikan serta kurang orang Melayu mendapat pekerjaan, orang Melayu kelihatan mundur daripada orang bukan Melayu menjadi penyebab pengumbalan Perlembagaan Persekutuan bagi mengimbangi kedudukan orang Melayu dari segi ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi. Begitu juga analisis melalui statistik peningkatan perkhidmatan awam dari tahun 2005 hingga 2008 di mana berlaku peningkatan perkhidmatan awam pada tahun 2005 di mana 77.4% meningkat kepada 81.95% bagi kaum Melayu. Di peringkat pendidikan pula, analisis terhadap statistik Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik maklumkan statistik kemasukan pelajar dimatrikulasi yang mana dasar semasa adalah 22,500 untuk Bumiputera dan 2,500 untuk bukan Bumiputera. Cadangan dan juga pandangan. Bagi saya, orang Melayu dan Bumiputera seharusnya berusaha bersungguh-sungguh bagi memajukan diri serta memanfaatkan sepenuhnya hak dan kedudukan istimewa yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Orang Melayu haruslah keluar daripada zon selesa yang dikecapi sejak zaman merdeka untuk bersaing dengan kaum lain di negara ini. Walaupun kedudukan hak-hak orang Melayu dan Bumiputera dilindungi sepenuhnya tanpa dapat digugat oleh kaum lain. Yang kedua, di peringkat pendidikan diberikan pendedahan awal dengan mewujudkan dan memperkenalkan satu mata pelajaran berkaitan perlembagaan bagi memastikan semua rakyat, terutama golongan muda belia di negara ini memahami dan menghayati semangat perlembagaan supaya perkara itu tidak lagi menjadi isu di masa akan datang. Dan yang terakhir, pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat dan tegas kepada seseorang mahupun organisasi yang cuba mempertikaikan perlembagaan Malaysia. Kesimpulannya adalah jelas daripada perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menerangkan dan menetapkan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera yang tidak boleh dipertikaikan oleh masyarakat kaum lain ataupun bukan Bumiputera, dan sejarah pengumbalan Perlembagaan Persekutuan perlu difahami dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Ini merupakan amanah besar bagi menjamin keharmonian negara yang telah dipertanggungjawabkan kepada YDPA. Dan sebagai rakyat Malaysia yang hidup di dalam suasana aman dan damai, seharusnya tidak cuba untuk membangkitkan isu-isu yang telah terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan ini. Kelebihan yang orang Melayu dan Bumiputera diperoleh ini adalah daripada pengorbanan pemimpin serta rakyat terdahulu semasa Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita harus bersyukur dan menghargai pengorbanan mereka terhadap orang Melayu dan Bumiputera. Sekian, terima kasih.